Tegur secara berdepan, bercakap. Boleh ditegur di khaliat, tak ada masalah punya. Lepas tu dalam hadis yang sahih juga, yang disebutkan oleh seorang ulama Syiah yang dalam buangan Syekh Abul Huda Al-Yaqubi. Dia ni seorang ulama muda, bukan ulama muda UMNO, bukan. Dia seorang ulama muda yang mengetahui tariqah Syadziliyah, kalau tak salah mana. Dia ni ada tarikat dia. Tapi ini antara yang ana seronok, ana tengok dan ana kenal seorang ulama yang bertariqah, orang tarikat lah kita kata, sufi tasawuf, tapi berani menghadapi pemerintah yang zalim. Sebab bukan saya nak kata lah ya, bukan semua ya, tapi boleh kita katakan kebiasaannya kalau orang yang terlibat dengan ilmu tarikat tasawuf ni, dia agak kurang nak berhadapan dengan pemerintah yang zalim. Dia tak apa nak komen, ada senyap, dia kata tak nak campur lah, politik kotor, najis mughallazah gitu. Tapi Syekh Abul Huda Al-Yaqubi ni, dia ni antara ulama Syariah, ulama muda yang mengharumkan nama tariqah orang-orang sufi, dengan sebab keberanian dia sound pemerintah yang zalim. Dia kata dalam, dan dia seorang yang amat alim. Dia orang yang alim, muda dan alim. Masa dia pergi di bawah-bawah ni, dia pergi Endon, ramai orang dia dekat Endon, buat orang kenal dia. Dia cakap dalam satu hadis yang sahih, para sahabat berbai'ah dengan Nabi. Nubai'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an naqul al-haq aynama kunna. Kami berjanji dengan Nabi SAW untuk bercakap benar di mana saja kami berada, di mana saja, di hadapan orang, di belakang orang, berseorangan, ramai-ramai, mesti cakap benar. Jadi benda ni umum, hadis ni sahabat akan bercakap benar di mana sahaja. Ini membuktikan boleh tegur pemerintah di hadapan, di khalayak ramai. Tuan-tuan, kita kena faham, tegur lain, memalukan dia lain. Memalukan tak boleh lah kita kata apalah kau raja berak tak basuh, tak boleh lah kata macam tu. Itu bukan tegur, tu kau aibkan dia. Tapi kalau kau cakap, tuanku ini salah, arak yang ada ni tak boleh, haram, itu betul, itu betul. Tapi kalau kau aibkan, apalah, tak boleh lah macam tu kan. Itu kau aibkan dia. Kalau kau tegur benda yang betul depan-depan dia, di khalayak ramai, tu tak ada masalah. Itu kena bezalah, ya. Okey. Jadi Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Fahamidallah wa athna alaihi. Fa in asa'tu faqawwimuni. Kalau aku silap, kuatkan aku. Qawwimuni, luruskan aku. Manakala aku bengkok, luruskan aku. As-sidqu amanatun. Bercakap benar itu amanah. Tengok tu, cakap benar ni amanah. Bukan boleh senyap-senyap, sengih-sengih kan, buat nyorok-nyorok, tak boleh. Wal kadhibu khiyanatun, dan berbohong itu pengkhianat. Wad dha'ifu fikum qawiyyun indi hatta uriha alaihi haqqahu insyaallah. Cakap benar amanah, membohong khianat. Sekarang dah terbalik kot dah tuan-tuan. Bila Tan Sri Musa Hasan pecah rahsia, rupa-rupanya Isyamuddin pernah buat spoil dulu kan? Apa jawapan Encik Isyamuddin kita? Sengih-sengih, tak jawab sepatah kan? Senyap. Sekarang tuan-tuan, Musa Hasan diekori oleh SB. Terbalik kot dah tuan-tuan. Dulu Ustaz SB cari, sekarang bekas ketua polis SB cari. Kan canggih tu. Ini nak kabarnya dunia nak kiamat tuan-tuan. Dah terbalik. Ini dunia kan. Dulu kau bagi arahan dekat orang, tangkap sepulan demi sepulan. Sekarang terbalik, orang lain naik, dia kata kau tangkap pula orang ni. Anak beranak dia belaka. Ni Allah Ta'ala punya kerja belaka. Sebab tu kita atas dunia ni nak selamat satu je, pegang Allah, selamatlah kau. Tapi kalau kau pegang manusia, kau ikut arahan manusia, selagi kau ikut arahan manusia, selagi mana kau jaga hati perut manusia, selama itulah kau akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi dah cakap lama dah kan. Nabi kata apa yang kita biasa baca hadis tu? Manil tamasa ridhan nasi, manil tamasa ridallah bi sakhatin nas, kafahullahu ma'unatan nas. Nabi pesan, barang siapa yang cari keredaan Allah menyebabkan orang ramai benci ke dia,
Allah akan cukupkan segala-galanya untuk dia. Kita ni nak cari redha Allah, orang marah kat kita. Kita nak buat baik, orang tak suka. Kita nak tegakkan Islam, orang tak suka. Lantak lah, dia tak suka biar. Tapi biarkan Allah suka dekat engkau. Allah akan cukupkan segala-galanya untuk engkau. Tetapi sebaliknya, wa manil tamasa ridhan nas bi sakhatillahi wakalahu Allahu ilan nas. Tapi kalau engkau ni cari keredaan manusia, menyebabkan Allah benci dekat engkau, apa Allah kata? Engkau lantaklah engkau, wakalahu Allahu ilan nas, Allah akan serahkan kau pada manusia, selama-lamanya kau akan hina. Na'udzubillah min zalik. Sebab selama ni sikit-sikit kan orang basah hati, sikit-sikit kan tak boleh sensitif, sikit-sikit kau langsung tak fikir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kau fikir hati pun orang. Aku kadang-kadang kat Facebook kan, kadang-kadang kau konon kita ni konon pendakwah bebas lah kan. Orang mentaliti orang kita ni ada, bukan semualah, sebahagian. Bila dia kata pendakwah bebas, dia tak boleh berpolitik ustaz ni. Dia nak suruh aku ni supaya Facebook aku ni tidak bias ke mana-mana parti politik. Lu selak orang lah lo. Kau tak tahu ke masa aku beranak dulu, aku beranak dengan mereka pas sekali. Aku bukanlah ta'asub kan, tidak, tapi itu perjuangan Islam. Pas ni alat je. Jadi ada satu orang tu komen, dia kata, saya ingat Facebook ini untuk berdakwah secara umum, rupa-rupanya dah mula mengimpan parti politik tertentu. Bye-bye, dia kata. Kan? Tak herannya aku kan. Bukanlah kita nak action, tidak, tapi tak reti, tak faham. Kita berdakwah dah, kita kena reti perjuangan apa kita kena ikut, biar jelas, biar faham. Kan? Jadi kadang-kadang kita ni nak suruh juga admin aku mana Zuhair kan. Sanusi pun nanti kau kelantik kau. Kadang-kadang ni kita ni kata nak macam ni lah, kita kena buang lah kan, kau konon lah macam yang sensitif. Tak payah smackdown semua kan. Biar orang nampak, biar jelas. Sebab kalau kita tengok, kalau contohlah dalam 18 komen tu adalah satu dua yang kepala pening-pening lalat sikit, yang bosa tu kereta bosa tu, ada satu dua je. Yang lain semua hantam saja ustaz, smackdown ustaz. Nak kaburnya manusia, Syekh, ciptaan Allah kan. Kalau kau jaga Islam, selesai masalah. Tak berkurang pun orang tengok Facebook kan, maknanya macam tu. Jadi itulah benda yang kita kena pegang sampai mati, ke hulu ke hilir. Islam yang kita bawa takkan berubah, insya-Allah. Amin. Batu tak betul ya bila kita kata bahawasanya ada orang ni dia bawa Islam untuk kepentingan parti politik tertentu. Biasa kalau kata macam tu, dia kata tak ada lain lah kan. Dia akan kata kepada parti Islam lah, memang tak boleh dipisahkan antara Islam dan politik. Memang tak boleh pisah, sampai kiamat tak boleh pisah. Tak faham lagi, aku lemah betul lah kan. Kadang aku nak rasa nak pergi kepala lutut je, rasa geram betul lah. Okey, Abu Bakar kata apa lagi? Wadha'ifu fikum qawiyyun indi. Orang yang lemah di kalangan kamu, di kalangan apa ni, rakyat, lemah. Orang setinggan, orang kampung, orang parit haji muprat, orang sekincan, orang kampung paret haji dengan doktor kan, nama kan, cuba contoh lah kan. Orang rumah flat, orang kampung berembang, orang mana lagi, orang yang lemah-lemah ni semua ni, Abu Bakar kata apa? Qawiyyun indi, akan menjadi kuat di sisiku, hatta uriha alaihi haqqahu insya-Allah, sehingga aku tunaikan hak mereka. Biasa orang lemah-lemah ni yang dianiaya, dirampas tanah dia kan, dia nak kerja, bukan nak niaga orang miskin je, dia bukan nak kaya macam kita, tak. Dia nak niaga burger je, nak cari duit tambahan. Kadang-kadang jual teddy bear, Allah kan. Kadang-kadang aku tengok jual teddy bear ni, kesian je kan. Kadang-kadang itu bawa kereta malam buta, dia jual teddy bear tepi jalan gelap-gelap. Tuan teddy bear ni pula pakai sarung teddy bear kat kepala dia kan, sarung beruang gitu. Kita kata, datang apa ni kat celah kereta ni? Orang rupanya, sabar je lah kan, nak cek nafkah untuk anak bini. Berapa sen sangat jual teddy bear malam buta tu, dah tak nampak teddy bear tu kan.
Kan? Orang macam tu kau nak kacau dia berniaga. Sebab tu MBSA kan, dia kena ada rahmat. Dia kena ada sifat ar-rahim. Dia kena ada sifat jangan apa orang kata menganiaya orang. Kita kena beza. Bila kita dah menang, kita takkan sama dengan Majapahit dulu tuan-tuan. Zaman Majapahit dulu, dia mana ada perasaan, dia ikut arahan. Ini arahan, ini arahan, ini arahan. Itu hidup kau tak berkat tu. Arah kata buang, buang. Arah kata rampas, rampas. Tak boleh Syekh. Kau tak tahu kadang-kadang yang kau rampas tu orang yang nak mulakan kehidupan. Kau tak tahu dia orang yang kau rampas tu tantah dia ada anak bini kat rumah yang berapa hari dah tak makan. Kau tak tahu benda ni macam tu. Kalau kau rampas, orang itu dizalimi, dia doakan kau, itu yang hidup kau tak senang, hati kau tak senang aja. Yang kita ni ikut arahan, ini arahan. Sampai bila nak kau nak jadi macam tu? Tak boleh. Kita nak ikut arahan, biar arahan tu tidak bercanggah dengan Al-Quran, tidak bercanggah dengan As-Sunnah, tidak arahan yang zalim. Tak boleh. Kalau arahan zalim, haram kau ikut. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliqi. Nabi kata jangan taat makhluk kalau dia suruh buat benda yang haram. Tak boleh. Nabi kata tak boleh. Mana boleh gitu. Jadi nak ikut arahan, nak cabut, kadang-kadang kita pasang banner kan, buat ceramah. Oh dia koyak, oh bangang betul aku. Dalam banner tu kan murah apa kan. Kita faham kan, bukan semua orang macam MBSA macam tu. Tapi ada kepala-kepala atas yang tak apa betul lagi. Aku ngajar MBSA kan, aku cakap juga kat dia orang, nak kabarnya arahan-arahan juga, tapi jangan sampai menzalimi. Kalau kau nak cabut contoh iklan Ahlong, tu ahlan wa sahlan, kau cabut lah kan. Ahlong ni pandai juga tau, pinjaman 100% untuk orang Islam sahaja. Alamak, orang kafir tak boleh, kau jangan main-main ya. Ada riba orang kafir ni orang Islam aja. Dia pun tulis pinjam 1000 dapat 900. Kepala otak kau berjambul. Yang orang Islam pun ada yang goblok-goblok kan. Itu tak apalah kalau kau nak cabut iklan urut ke apa, iklan yang seksi maxi ke kan, iklan apa tu kipas, iklan kipas awet. Macam tu. Apa kena-mengena kipas dengan awet, aku pun tak faham. Kau letak lambang kambing biri-biri pun okey lagi. Pasal kambing tu kan banyak bulu, payah nak kena angin, dia tak awet. Macam tu. Kita buat kereta kat roundabout, tengok iklan tu, pendengar masuk longkang tak pasal. Menatang subuh kata. Bukan akulah contoh. Yang macam tu munasabah kau buang iklan macam tu kan. Benda-benda yang maksiat, okey, ahlan wa sahlan. Tapi kalau kita nak ambil tindakan, biar fikir dulu. Biar lebih sikit rahmat tu pada orang. Bimbang malam-malam dia angkat tangan dia, ya Allah, dia orang zalim aku, ya Allah, aku baru nak berniaga. Tuan-tuan, dalam Facebook ni kan, baru ni ada seorang hamba Allah hantar, Ustaz, saya ni dulu banyak dosa. Saya merompak, saya buat macam-macam jenayah, dan saya berusaha nak keluar daripada benda-benda maksiat. Tapi sekarang saya jadi cashier inilah cashier pusat urut. Apa hukumnya? Kan? Kita kata tak boleh, tetap tak boleh. Hukumnya syubhat dan bawa kepada haram. Kena usaha. Kadang-kadang orang fikir, uish, macam mana Ustaz nak kerja payah? Sebenarnya tak payah Syekh, ya. Kita cakap senang lah pasal kita tak kena kan. Tapi Nabi dah janji. Nabi kata apa? Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu mimma huwa khairan minhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa yang tinggalkan satu benda tu kerana Allah. Kenapa kau keluar? Kenapa kau berhenti kerja? Aku tak boleh lah, kerja syubhat lah, berdosa Syekh, serabut pada aku. Nabi kata, kau tinggal benda tu kerana Allah, awadahu Allahu mimma huwa khairan minhu, Allah akan janji kepada engkau yang lebih baik lagi kau akan dapat. Rezeki yang lebih berkat lagi, tempat yang lebih tenang lagi, kawan-kawan persekitaran yang lebih elok. Tapi dengan syarat kau pindahkan Allah lah, bukan kerana benda lain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kan. Dulu kan aku duduk Kuang, bukan tak kata persekitaran Kuang tu tak elok, elok kan. Monyet ada, beruk ada, seronok lah kan. Tak payah pergi zoo negara, jimat dah kos kat situ. Hari-hari boleh tengok monyet, hari-hari boleh tengok biawak kan. Tapi kita fikir nak pindah Shah Alam, kenapa? Sebab kita tengok masyarakat Shah Alam ni masyarakat yang nak belajar, yang nak mengaji, yang bersungguh,
yang bagi tumpuan. Jadi fikir-fikir kita pun berhijrah. Kerana itulah, dan Allah Ta'ala janji, ya sungguh Allah mudahkan segala urusan. Kalau ikut segi logik, muka macam aku ni dengan slip gaji tak ada, nak duduk datang apa Syah Alam ni? Rasa orang kaya, masyur kan? Kalau ikut segi logik, dengan SPM tak ada, SRP tak ada, masa depan semua tak ada aku ni. Allah wa Rasul je yang ada. Tapi Allah bagi, nak kabarnya janji Nabi dah macam tu lah. Janji Allah macam tu lah, nak kata macam mana lagi? Kerja Allah Ta'ala berlaku. Macam dulu mula-mula kita ngajar kat Syah Alam, bila lalu dekat apa? Dia Kayangan. Alamak. Tengok dari luar je. Kata, Kayangan. Ini kawasan orang buni kan ni. Kan? Nak masuk tu ada pintu gerbang. Kaya-kaya orang kawasan ni. Dalam hati kan, mustahil kita boleh masuk. Masuk pun mustahil lah, mustahil. Tengok kerja Allah. Bukan ke masuk, siap ada asrama dalam tu kan. Sekolah kita orang asrama perempuan dalam tu. Kerja Allah. Ada seorang hamba Allah ni, pilot, diwakafkan dia punya rumah corner lot. Kerja Allah, Syekh. Siapa tahu kerja Allah, dia wakaf. Jadi kita ni dah setahun 2 tahun duduk situ. Sekali tanyalah kat tuan rumah, kata, dengar abang nak rumah ni balik ke? Tak apalah, kalau nak kita orang cek rumah lain lah. Mana ada, tak adalah tu, fitnah semua tu, mana ada kan? Dia kata apa tahu? Ustaz tahu, bila saya bagi wakaf rumah ni buat sekolah, makin bertambah rezeki saya. Tengok, yang bagi rezeki Allah. Kita ni alat pencacai je kita ni. Kita ni tak ada benda bang, oi. Haprak je kita ni. Nak kabarnya Allah belaka. Aku milik Allah, korang pun milik Allah. Segala-galanya milik Allah belaka. Ya. Sebab tu kena yakin, kuat, bab rezeki ni Allah yang bagi. Tapi kalau kita duduk susah hati, tu yang letih kita. Sampai bila kau nak kejar manusia? Sampai bila kau nak kejar manusia? Sampai bila kau nak harap redha manusia? Letih ke gitu je kau. Buang masa kau, pahala pun tak dapat, apa pun tak ada. Okey tuan-tuan ya. Jadi nak kabarnya, jangan kita ni zalim orang. Kalau kita zalim orang, dibimbangi besok lusa, lambat laun memang Allah balas punyalah. Maka Abu Bakar kata, orang yang lemah di kalangan masyarakat akan jadi kuat bila aku selesaikan, aku sampaikan, aku tunaikan hak mereka.